Alright, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di dalam YouTube channel saya. So, rindu saya tak? Biasa jumpa tiap minggu kan? As a live. So, sekarang tak ada live. So, rindu lah saya. Saya perindu juga. Tapi bagi saya lah, belum ada keperluan lagi. Mana kita sedang mengejar silibus. So, ini cara yang terbaik. Dan dalam masa sama, saya ada banyak program-program lain nak dibuat berkaitan dengan kerja-kerja ATM. So, ini merupakan jalan terbaik untuk kamu dan saya lah. Okay. Alright. Saya doakan semua dalam keadaan sihat. Seperti kita semua sudah maklum. Okay. Kes coronavirus. Okay. Ni update mingguan lah. Okay. Semakin meningkat. Okay. So, jadi kekal duduk di rumah. Andai tidak ada urusan penting, seboleh. Jangan keluar lah. Okay. Ini demi untuk kebaikan kamu dan semualah. Alright. So, pergi pada sambungan video kita hari ini. Kita akan fokus pada chapter seterusnya, iaitu chapter 4. Okay. So, chapter 4 ni berkaitan apa sah? Okay. Jangan lupa pesanan saya sebelum ni. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kan. So, kita sedang maklum dah. First thing first, sebelum kamu nak start kelas, so please tengok dokumen ini. So take a look at your OBE ICL lesson plan. Okay, because this is the key document for you to refer in order to understand your syllabus lah. Okay, for this week, okay, previously we have done this, iaitu kita dah pun habis topik 1. Okay, saya perkenalkan pada kamu what is computer. Saya highlight balik lah apa teknologi yang ada sekarang. Okay, teknologi yang guna pakai sekarang. Okay, and then saya dah terangkan juga berkaitan dengan apa ni, contoh ini kan, saya highlight sikit. So, teknologi apa yang ada, komputer apa, mobile device apa, ini mudah nak faham. Okay, untuk bagi kamu faham apa teknologi yang ada sekarang. Okay, dan lepas tu kita pergi pada in-depth about what inside the computer ataupun mobile devices yang ada. So, ada cloud, processor, memori dan sebagainya. Banyak lagi. Okay, apapun saya rasa kamu dah faham. So, kalau tak faham lagi tu, refer balik. Okay, jangan malas So, seperti saya maklum dalam ni OB lesson plan ni ada bagi tahu macam ni, page 1-2. Maknanya chapter 1 lah. Okay, chapter 1. So, nak fokus mana? Tengok dalam e-book kamu. So, pergi ke e-book chapter 1 lah. 1-something tu adalah chapter 1. Okay, so untuk computing components, saya pergi tengok chapter berapa. Saya dah bagi tahu. Kalau ikut 6, 7 and 8 in your ebook ataupun textbook yang ada. Okay, so bukannya chapter 2, tengok chapter 2 tak bukan but not that way. Dia tak works macam tu. Okay, it works like this, maknanya dia akan, kita belajar dia based on this. That's why saya suruh kamu faham kan. Okay, maknanya saya suruh kamu faham kan, maknanya chapter 1, betul, chapter 1 sama. Apa sah, tengok chapter 1 sama je sah. Chapter 1 sama je kan. Cuba tengok betul chapter 1 Pergi tengok ebook overview of today's technologies. Pergi overview chapter 1, buka buku dia. Sama je sah, chapter 1 nampak. Betul je. Kenapa chapter 2 lain pula? Okay, so itu yang saya nak maklumkan. Buku teks ni dia tak dibuat specifically untuk ICE 160. Dia dibuat secara overall, general, bukan ICE 160 je. ICE 205 boleh guna, ICE lain boleh guna. So, banyak kod yang boleh guna. So, that's why tak semestinya chapter 1, tak semestinya chapter 2 taklah chapter 2. So, untuk syllabus kamu ni, kamu fokus pada OBE kamu. OBE lesson plan kamu iaitu kat sini. Kalau kita tengok, OBE lesson plan kamu kata, okay, chapter 1 is chapter 1 betul. Chapter 2 is 6, 7, 8. So, that's why kena fokus pada chapter 6, 7 dan 8 dalam ebook kamu.
baru kamu akan jumpa processor dan sebagainya. Kalau pergi kat chapter tu, bukan pergi chapter tu dalam ebook, faham kan chapter tu bukan adalah processor dan sebagainya dia akan ada connecting and communicating online. Nampak dia bukan chapter tu. So that's why kena faham. Saya explain kamu daripada first class, second class, third class, fourth class yang live supaya kamu faham konsep. Okay. So bila faham konsep, senang kamu nak belajar. Okay, fahamkan itu dulu. Okay. Betulkan cara pegang pistol dulu baru boleh perang kan. So itulah. Alright, so saya pergi pada OB kamu So chapter tu dah selesai, dah settle. Ni dah settle. So chapter 3 pun dah settle OS. Kita dah belajar chapter 3 di dalam ebook chapter 9 dan chapter 4, dua bahagian. Okay, yang chapter 4 ada application. Ini yang saya buat YouTube video kan. Daripada sini kita start buat. So hari ni kita masuk yang ini. Okay, chapter communicating and communication and network. Okay, apa tu communication, apa tu network. Sekarang ni kita dah faham apa tu ni, dah tahu operating system yang digunakan oleh komputer Windows, Android kan ada kan. Maksud ada iOS kan. Sudah tahu semua betul application yang ada. So sekarang kita pergi macam mana kita nak berhubung menggunakan PC dan device yang kamu ada tu. Okay. So dalam ni dia bagi tahu kita akan menggunakan internet, website, media, wired and wireless network, communication and network devices dan ticket. Okay. Chapter yang berkaitan adalah chapter 2, chapter 10 dan chapter 2. So chapter 2 and chapter 10 dalam ebook kamu. Fokus yang itu. Okay, untuk makluman kamu ini semua akan masuk sampai chapter yang ini, chapter 4 ni. Okay. Chapter 4 ni akan masuk quiz kamu nanti. Bila quiz kamu within this week. So take note quiz kamu within this week. Ini setakat pengetahuan saya lah. Okay, and then next week cuti kan. Next week cuti raya. Okay. Ya cuti raya next week. Lebih kurang lah kan. Lebih kurang lah cuti dah. So ada study week dan sebagainya kan. So seminggu, dalam masa seminggu tu saya akan bagi kamu task untuk buat group project. Dan lepas cuti raya kita akan start dengan presentation by you. Okay. So kali ni kamu pula buat video. Asyik saya buat video kan. So bagi dah kamu pelajaran. Okay. Preparation untuk persediaan untuk kamu masa sambung degree nanti. So bila sambung degree nanti kamu akan banyak presentation. So sekarang ni diploma tak banyak. Tapi persediaan untuk kamu degree nanti lah. Okay. Alright, macam mana apa semua saya akan buat dalam video saya yang lain satu. So sekarang ni kita fokus pada chapter 4. Okay. Seperti saya sedia maklum, okay. Saya bagi tahu sebelum kita study, benda pertama yang saya nak kamu faham adalah kamu kena tengok dulu apa soalan yang kamu nak jawab dulu. Okay, supaya kamu ada idea apa yang kamu nak fokus. Okay. So kat sini saya dah download untuk kamu lah. Saya dah download kat mana EQPS, saya dah ajar sebelum ni. Okay, apa yang saya download? Saya download apa saya kan? Saya download soalan lah. Soalan apa saya? Soalan final exam kamu lah. So boleh cari dalam EQPS kan. So fundamental of, ini soalan final exam kamu. Okay. Jadi kita tengok soalan berkaitan. Seperti soalan saya mengajar MAF. Saya bagi satu teknik yang sama juga maknanya sebelum kamu study, fokus dulu soalan apa kamu nak jawab. Okay. Contoh, soalan satu berkaitan dengan, this one berkaitan dengan chapter 1 contoh. Hamba OS. OS chapter apa? Chapter 3 kan. 3 keyboard, input device, output device. Chapter berapa tu? 3 type of personal computer yang ada nampak. Ini chapter 1. Define encryption nampak. Chapter 1. So dia combine chapter 1 dan chapter 3 kat sini kan. So kamu tengok soalan, kamu dah boleh tahu. So sebelum kamu study, sebelum kamu masuk kelas kamu tak nampak lagi. Contoh hari ni kan, kamu tengok soalan, mungkin soalan 3 yang berkaitan dengan soalan chapter 5, chapter 4, kamu tengok tak faham lagi sebab kamu tak study lagi. Itu normal. Tapi kalau hari ni kamu tengok kamu tak faham lagi, something is wrong somewhere, which is sepatutnya hari ni question number 1 kamu dah boleh faham, dah tahu nak kat mana nak cari jawapan dia, dan kamu dah tahu dah point-point dia. Okay. Kalau kamu tak boleh buat lagi soalan ni, bermakna something is wrong somewhere dan kamu kena study lagi.
buat banyak latihan lagi. Okay. Define encryptions. Explain 3 type of personal computer yang ada. Nampak personal computer ada apa yang ada? Laptop, okay, desktop, lagi apa lagi. Okay. A keyboard is an input device to enter data instruction into computer. For mobile computer, they often use a compact keyboard. Describe the type of compact keyboard yang ada. Nampak? Compact keyboard. Okay. Every computer and mobile device is an operating system, OS. Identify a category of operating system and on computer and mobile devices and provide one example. Nampak? Ni lah ni Android, iOS, Windows tu kan. So nampak So cuba buat soalan. Lepas habis saya mengajar, cuba cari masa kalau ikut masa semua orang tak cukup masa. Okay. Tapi kamu yang kena allocate masa sebaiknya. Okay. Saya tak boleh nak ajar kau macam mana nak allocate masa. Kamu sendiri yang menentukan macam mana kamu nak allocate masa. Okay. Boleh ya. Alright, so soalan 1 berkaitan dengan tu, soalan 2 berkaitan apa? Mouse operation. Ni pun soalan chapter 2, chapter 3 lebih kurang, chapter 2, chapter 3 lebih kurang. Identify 3 way you can use personal finance apps safely. Nampak? Chapter berapa ni? So boleh tengok balik. Cybercrime sebenarnya kan. Chapter berapa? Tengok. Okay. Soalan berkaitan dengan chapter network communication ni adalah chapter soalan berkaitan dengan okay. Question 4 nampak ni. Question 4 ada betul? Nampak. A network is a collection of computer and devices connected together to allow the sharing data. Discuss 4 reasons to use network. Abang nampak. Soalan berkaitan dengan soalan 3 dan soalan 4 dia gabungan ada LTE, NETIC, streaming hashtag ni pun ada juga dalam tu. Okay. So nampak ini bila kamu tengok soalan dahulu, kamu akan nampak bagaimana kamu kena fokus dan bila kamu study nanti, mana kamu nak highlight. Betul, sekarang kamu tengok tak faham lagi, itu normal. Okay, tapi bila kamu dah tengok, at least dah tengok soalan, so nanti bila kamu tengok, bila kamu belajar nanti, kamu akan nampak, okay, ini topik sekian-sekian, so boleh fokuskan tu. Okay, alright. So sekarang kita pergi pada kamu punya pembelajaran. Okay, alright. So pembelajaran kamu, dekat sini dia bagi tahu chapter yang berkaitan dengan communication and network adalah chapter 2. Sebetul ke chapter 2? Jom kita tengok. Dari chapter 2 dan chapter 10. So kita tengok chapter 2. Ebook chapter 2. Connecting and communicating online. Internet, website, media. Nampak? Betul. Okay. Chapter 2. So that's why saya kata kena fahamkan kamu punya syllabus. Bila dah faham syllabus, kamu tahu kat mana nak cari sumber. Dah tahu cari sumber, boleh study. Okay, at least kamu tak, kalau kata daripada awal pun dah tak tahu, nak cari kat mana pun tak tahu, so kebarangkalian untuk kamu confuse ataupun lost tu tinggi lah. So tapi bila kamu dah faham, so that's why saya tak risau untuk buat kelas video dan sebagainya. Tapi still saya keep on reminding all of you that how it works, so that kamu boleh praktikkan. Okay, ini untuk kamu bukan untuk saya. Okay, alright, kita teruskan lagi so dalam ni buku teks kamu, first thing first, tengoklah page pertama ni penting. Saya sengaja bagi kamu idea tanya beberapa soalan untuk kamu jawab atau fikir okay, apa jawapannya. I use the internet and web to shop for bargain, browse Google for all sort of information, manage my fantasy sport teams, download music, check email on my phone and so much more. What more could I gain from using the internet? Nampak? Ini nak beritahu kamu apa benda kamu boleh buat lagi dengan guna internet. While you may be familiar with some of the content in this chapter, do you know how to? Sekarang cuba uji kamu kamu tahu tak macam mana nak sekian-sekian tahu tak macam nak guna wifi, hotspot safely. Kita mungkin tahu guna hotspot tapi kita tak tahu macam nak gunakan secara safely. Tahu tak kamu register domain name untuk komputer kamu, untuk device kamu. Identify cyber squatter. Boleh tak kamu nak identify? Boleh tak kamu browse web safely, nak elak virus sebagainya? Mungkin kita boleh browse web sebelum ni, tapi tahu tak cara safe untuk browse web? Okay. Tag digital content. Protect yourself from identity theft. Nampak? Ada orang yang suka curi identity kita semasa kita buat online. Jadi keluar pop-up dan sebagainya, kamu tertekan, automatic kamu identity dia diberikan kepada dia. Improve search result, publish your website, download digital dan sebagainya. Combat cyberbullying.
determine your IP address. Tahu tak macam determine IP address dan sebagainya. Okay. So dekat sini, apa objektif kita belajar adalah, okay, kat sini, kalau ikutkan. So our objective, after completing this chapter, you will be able to discuss evolution of the internet. Kita tahu perubahan-perubahan dalam kitaran internet itu sendiri. Itu yang kita nak belajar. Lepas tu kalau kamu dah habis belajar ni, kamu boleh briefly describe various broadband internet connection yang ada. Kamu boleh describe tujuan, IP address dan apa hubung kait dengan domain name. Kamu describe feature of browser and identify the component of a web address. Describe way to compose effective search text, nampak? Explain the benefit and risk of using online social network, nampak? Ini semua yang kamu patut tahu lepas kamu faham. Define the rules of analytic, nampak? Apa tu VoIP, apa tu FTP, apa tu chat room, apa tu online discussion, apa tu internet, apa tu messaging, email, video, virtual reality, graphic, animation dan sebagainya lah. Semacam-macam kamu patut tahu daripada sini. Okay. So, nak singkatkan lagi kamu punya pemahaman, so kita fokus pada slide yang telah dibuat. Berdasarkan buku ni, so ada beberapa slide yang kamu boleh fokus, iaitu slide daripada Ais tenang kosong. So kita fokus pada slide kamu. So, kalau kat sini slide nya chapter 4 part 1. Okay, communication and network. Okay, so apa tu communication, apa tu network kat sini tu maklumkan. So ini slide ni dibuat based on your textbook lah. Okay, tapi dia ringkas sedikit. So kat chapter 4 sub 1 ada website, internet, media, network. Okay, so kamu boleh sekarang ni sama dengan syllabus kamu. Ini objektif, the internet is a worldwide collection of network that connects millions of businesses, government agencies, educational institution and individual. Okay, how internet evolve, macam mana dia berkembang, macam mana dia berkembang sampai sekarang. So bila originated, bila kita start di internet adalah pada wujudnya ARPANET pada 1969. Nampak lama dah. It allows scientists at different physical location to share information and work together. So itu internet sebelum ni. ARPANET ni kan dibuat. Function even if part of the network were disable or destroyed by a disaster, satu lagi tempat masih ada. Okay, contoh. So ini history, kita kena tahu history macam mana jadi internet tu. Start dengan 1999, ARPANET become functioning. Lepas tu pergi. Kalau buat, ARPANET has more than 1000 individual computer link as host. Today dah ramai dah sangat dah. Ingat dia berkembang. Okay, dan lepas tu pergi pada connecting to the internet. Macam mana kita nak connect pada internet? Itu So kita nak connect ada macam-macam cara. Ada menggunakan modem. Ada menggunakan, bila guna modem ada kabel konten modem tu komputer. Mesti ada kabel. Satu lagi ada wireless modem. Ini wireless. Kalau wireless biasa untuk laptop lah. Untuk desktop kadang kita ada modem. Tapi untuk laptop kadang-kadang kita ada, kebanyakannya ada wifi. Okay. Using modem is one way to connect computer and mobile device to the internet. Okay. Computer without a communication device can use wireless modem or other communication device that enable wireless connectivity. Okay. Ni contoh nak connect internet, satu dia pakai modem, satu guna wireless. Okay. Wi-Fi. So basically popular broadband internet service teknologi yang ada kat sekarang ni adalah ini contoh dalam ni. Alright, connecting to the internet. Alright. Okay, under table 2.1 ni, popular broadband internet service teknologi yang ada setakat hari ni adalah cable internet service. So ini pakai kabel lah. Ini yang pakai LAN kabel dan sebagainya. Okay, DSL digital subscriber line. Okay, itu dimasukkan oleh DSL. Okay, dia punya description dia provide high speed internet access through the cable television network via cable modem. Okay, itu untuk cable internet service lah. Okay, DSL ni digital subscriber line.
provides internet connection through telephone network via a DSL modem. Ini pakai wire internet daripada phone dan sebagainya tu lah. Seperti biasa kita tengok Fiber to premises ini fiber FTTP. Use fiber optic cable. Ini macam Unify sekarang ni. Okay. Wi-Fi wireless fidelity. Use radio signal to provide high-speed internet connection to computer and device with built-in Wi-Fi capabilities or communication device that enable Wi-Fi connectivity. Okay. So mobile broadband ni biasa dengar kan, biasa tengok kan mobile broadband. Okay. Fixed wireless. Okay, ni ada fixed wireless punya description dia. Satellite internet service. Ini pakai satellite. Okay. So ini antara cara-cara di mana kita guna wire, di atas ni guna wire. Okay, so yang atas ni semua wired. So ada 3 contoh di sini. Satu pakai kabel biasa. Ini digital subscriber line dengan fiber. Okay, kita wifi ada wireless, mobile broadband, fixed wireless, satellite internet. So ini yang ada wire 2 kategori dan wireless. Okay, so macam mana kita connect to internet. Okay, kat sini dia bagi tahu. Okay, so ini internet. Okay, dan ini mobile hotspot range. Okay, katakanlah kalau gunakan hotspot, so range dia adalah this one. Okay, dalam gelung ni. So apa saja device yang ada di dalam range ini boleh connect to the broadband internet service hotspot tu lah. Okay, contoh macam sekarang ni Unify kan, kita ada Unify Air. So kita on hotspot. So apa saja yang dalam range dia tu boleh connect to the internet. Okay. So nak connect macam mana hotspot ni, sama ada guna mobile phone kamu tu. So kamu onkan hotspot kamu kan dekat phone kamu, dan lepas tu kamu boleh connect dengan laptop kamu. Ni yang biasa kita guna lah. Okay. Ataupun commercial device as a mobile hotspot. So ni mungkin telefon kamu tu sebagai ada modem dia kan, sebagai hotspot dia. So apa itu hotspot? A wireless network that provide internet connection to mobile computer and devices. Ni saya rasa semua dah tahu ni. Cuma sekadar pendedahan tambahan lah. Okay. So basically ada 2 jenis hotspot. Stationary hotspot dengan satu lagi ada mobile hotspot. Okay. So dia punya pendedahan secara detail apa tu stationary, apa tu mobile, boleh tengok dalam ebook kamu lah. Okay, tethering ataupun transform, maksud dia adalah transform a smartphone or internet capable tablet into a portable communication device that share its internet access with other computer and devices wirelessly. Itu maksud tethering maknanya ini macam ni lah. Kita buka hotspot, kita benarkan device-device lain untuk share connection. Okay, itu dipanggil tethering. So ISP. Okay, seterusnya kepada ISP. Apa itu ISP? So ISP stand for Internet Service Provider. Okay, it's a business that provide individuals and organizations access to the internet free or for a fee. Okay, so mobile service provider, sometimes called a wireless data provider, is an ISP that offer wireless internet access to computer and mobile device with the necessary built-in wireless capability, wireless modem or other communication device that enable wireless connectivity. Okay, itu maksud mobile service provider. Ini terpulang lah. Ni contoh-contoh mobile service provider yang ada kat sekarang ni kan. Sama ada bagi free ataupun ni. Yang free tu kadang-kadang dekat pusat khidmat. Okay, dulu ada One Malaysia dulu kan. Dekat setiap pusat khidmat tu dapat wifi free. So pergi situ, kamu dalam range dia, kamu masuk hotspot, dia bagi password, masuk saja free. Itu contoh free lah. Kalau yang berbayar ni contoh macam Maxis, okay, Digi, Celcom, kan ada berbayar kan, ada fees dikenakan. Okay, itu contoh-contoh yang ada lah. Okay, so seterusnya pergi pada bandwidth wide. Is a measure of the capabilities of a network to send and receive data. So dia dikira dalam terma megabyte, terms ataupun gigabyte. So ini dia nak tengok dia punya kelajuan per second lah kan, sama ada megabyte atau gigabyte, depend on your network lah. Okay, so
Seterusnya, how data travel the internet. So macam mana data tu travel. So sebelum ni kita tahu kita just klik Google, so dia pergi ke Google, and lepas tu kita nak search apa saja, kita gunakan search engine Google ataupun Mozilla dan sebagainya. So dia terus dapat apa yang kita nak, YouTube dan sebagainya kan. Tapi kita tahu tak prosesnya macam mana. So dekat sini lah kita belajar prosesnya, bagaimana how data travel the internet. Macam mana data tu dia bergerak dalam internet tu. So from here we can see that dia ada step by step ni lah. So very detailed kat sini So step 1 adalah you send a request to the internet. For example, you enter the web address or web page you want to visit in the address bar of your browser. Ni seperti saya bagi tahu lah, contoh di atas ni kan, kita type apa kita nak type kan, cari apa dan sebagainya. So step kedua dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke a cable modem, transfer the computer digital signal to the cable television line in your house. Nampak? So daripada sini dia pergi ke step 3. Your request digital signal travel through cable television line to the central cable system which is shared by up to 500 home in neighborhood. Ni dia akan pergi kepada port dia lah. So mana nak data tu macam mana dia bergerak Dia bukannya kamu tap terus dapat tak. Dia akan bergerak. So macam mana dia akan pergi ke kamu punya modem. So modem kamu kadang disambung oleh wire telefon. So wire telefon dia akan pergi kepada port dia kan, port unified dan sebagainya. So lepas tu daripada port tu dia akan pergi mana? So port tu mungkin untuk macam di Tapah ni, di Klinik Azhar tu ada 6 port. So 6 port tu maknanya 6 household boleh share. Okay. So contoh di UiTM pun sama juga, dia ada dia punya port dia. So berapa banyak port, okay, the sharing between that household lah, di area tu. Step ketiga, you request digital signal travel through cable television line to central cable system. Lepas tu step 4, the central cable system send you request over high speed fiber optic line to the cable operator who often also is the ISP, internet service provider. Dia akan pergi directly lah, kalau kamu pakai Digi dia akan pergi Digi main dia. Lepas tu step 5, the ISP, internet service provider, routers your request through the internet backbone to the destination server. In the example, the server contain request web page. Lepas tu dia pergi kepada server, retrieve the requested web page and send it back through the internet backbone to your computer. Nampak? So dapatlah buka kat kamu punya PC. Nampak? Tu cara dia data tu bergerak bukannya kamu type terus keluar kat situ, tak. Dia pergi ke service provider dulu, dia patah balik. Kalau contoh sekarang saya di Tapah, service provider kat KL, dia akan pergi KL dulu, patah balik. Punya laju kita nak pergi ke KL ambil masa sejam setengah ke 2 jam dari Tapah kan. Tapi data ni very fast very efficient lah. So tu antara cepatnya kan. Mustahil tak kalau manusia nak bergerak selaju data? Tak mustahil So kalau data boleh pergi laju macam tu, manusia boleh tak? So boleh. Teknologi tak sampai lagi tahap tu kan. Sedangkan data boleh pergi balik KL dalam masa berapa saat je kan. So nampak itu antara benda-benda yang di luar kotak fikiran lah. So, boleh jadi tak? Boleh jadi, mungkin boleh jadi, mungkin tak boleh. Depend pada teknologi. Teknologi ni depend on apa? Depend on budget juga. Ada duit je ada teknologi. Tak ada duit tak ada lah kan. Okay, an IP address is a sequence of number that uniquely biasa kita dengar kan IP address ni apa kan. Ni biasa orang nak install dia punya printer, install internet, ada IP address kan. IP address ni unik setiap ni lain-lain. Identify the location of each computer. So dia tahu di mana lokasi komputer ni, or device connected to the internet or any other network. The internet use two IP addressing scheme. Dia ada dua, satu IPv4 atau IPv6. Length the IP address can be difficult to remember. The internet support domain names. Okay. So sebenarnya experience susah kita nak ingat nombor-nombor dia kan. Dia pasal IP sekian-sekian ada 8 ke 10 nombor tu kan. Tapi nak ingat dia, ingat domain dia, nama dia senang. Okay. Domain name, DNS server domain name system, DNS maksud DNS, domain name system. Translate domain name into a associated IP address. Okay.
The domain name system is the method that the internet used to store domain names and their corresponding IP address. Okay, ni masuk IP address domain name lah. Ni contoh IP address Kalau V4 ada ini saja. Tapi kalau V6 dia ada panjang lagi. Domain name Google senang. Okay, nampak? Sebab tu orang suka ingat yang bawah ni domain names. Orang tak ingat yang ni. Sebab apa susah nak ingat produk ni kan. Top level domain TLD, identify the type of organization associated with the domain. Nampak? TLD, .biz, business maksudnya. .com, commercial organization. edu kan, educational institution. So macam email saya kan, saya r7.uatm.edu.my. Sebab ni saya dalam bidang line education. So government kalau government agency, military, museum, name, net dan sebagainya lah. Okay. The World Wide Web. Ni biasa www kan. Apa ni? Web. Consists of a worldwide collection of electronic document. Nampak? Itu masuk World Wide Web. Okay. Alright. Seterusnya. Alright. So World Wide Web. Okay, www. So banyak biasa kita kalau nak search something, kita akan type www.google contoh kan .com. So what is here? Okay. So sekarang kita kat sini lah. Consider a wide collection of electronic documents. So contoh web page. Web page, apa itu web page? An electronic document on the web which can contain text, graphics, animations, audio and video. Okay. Static web page. The web page display the same content each time. Nampak? Ini contoh static web page lah. Tak bergerak lah. The static fix itu je. Kalau dynamic web page, content of the web page regenerates each time a user display it. So, dia akan berubah-ubah. Okay, macam kamu tengok website UiTM lah. Kan, dia ada tukar-tukar kan. Maknanya, dia ada berapa slide. So, dari info dia akan betul berubah-ubah. Okay. So, website. Apa tu website? Website a collection of related web pages and associated items such as documents and photos stored on the web server. Dan dia sebut saja web server. Apa tu web server? It's a computer that deliver requested web pages to your computer or mobile devices. Itu web server. Okay. HTML. Apa tu HTML? Biasa kita tengok kan. Rasa tahu tapi dia sebut HTML tu stand for what? Okay, HTML stand for Hypertext Markup Language. Okay. Itu HTML. So hari ni hidup berapa tahun dah. Baru tahu dah lama guna internet tapi tak pernah tahu pun term HTML tu stand for what. So hari ni saya bagi tahu HTML stand for Hypertext Markup Language. It's one of the core technologies for developing web pages. Okay, nak buat web page itu teknologinya lah, HTML. A set of symbols that developers use to specify the heading, paragraph, images, okay, link and other content element to a web page contain. Okay. Seterusnya. Okay. So browser. Ni apa tu browser? An application that enables user with an internet connection to access and view web pages on a computer or mobile device. Mobile browser is a special type of browser designed for a smaller screen and limited computing power for internet capable mobile devices such as smartphones. Okay, homepage. Apa tu homepage? A starting web page, the first page that displayed on a website. Okay, nampak. List down at least 5 safe browsing technique. Nampak. Bagi 5 cara untuk browsing dengan selamat. Macam mana Okay, many websites such as the Center for Disease Control and Prevention show here provide a mobile version that is designed specifically for display on a mobile browser. Okay. So banyak browser ni, contoh browser yang ada Chrome, Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Internet Explorer IE, Edge, Microsoft Edge, Opera Mini, Safari. Ini antara browser-browser yang famous lah. So of course ikut rank lah. Okay, tab browsing. So dalam ni atas ni dipanggil tab browsing. Multi-tab open in browser window. Ni browser window. Okay. Website on desktop browser. Nampak? Ini contoh website on desktop browser. Website on mobile browser. So bila dalam desktop ni ada desktop view. Okay. So ada desktop view. So desktop view macam mana? Desktop view macam ni lah. Dan satu lagi adalah mobile view kan.
So kalau guna phone, dia ada mobile view. So boleh pergi, so akan dapat macam ni lah lebih kurang. Okay, ni page yang sama, tapi bila handphone dia jadi view macam ni, bila desktop macam ni. Okay, so biasa digunakan untuk apa? Untuk navigate lah. Okay, so web page. Okay, ini jawapannya ni ada dalam buku teks kamu lah. So boleh cari penting 5 cara untuk safely browsing technique. Okay, seterusnya pergi pada web page. A web page has a unique address called a web address or URL. Nampak? URL itu adalah web address lah. A web address consists of protocol, domain, name, sometimes the host name, paths to a specific web page or file name of the web page. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu masuk HTTP. Tadi HTML kan, ni HTTP kan. A set of rules that define how web page transfer on the internet, itu masuk HTTP. Sebagai example, protokol nak dapatkan ini, depannya protokol mesti ada ni. A web app is an application stored on a web server that you access through a browser. Web apps hosts usually provide storage for user data and information on their servers, known as cloud storage. A mobile app is an application you download from a mobile device app store or other location on the internet to a smartphone or other mobile devices. Itu masuk mobile apps, web apps, mobile apps. Okay, so ini antara contoh-contoh types website yang ada. Jenis-jenis ada search engine, ada online social network. Ini semua boleh baca. Ini kalau soalan tanya type of website ada ini. Okay, senang, educational, banking, entertainment, science, art and fitness. Okay, so search engine pula. Apa tu search engine? Engine untuk pencarian. Kita pakai apa? Banyak orang tahu familiar dengan Google kan. So Google is one of the search engine yang ada lah. Okay, Bing, Yahoo. Okay, itu search engine. Apa tu search engine? Search engine adalah is a software that find website, web pages, image, video dan sebagainya. To have a better search result, try using search engine operator listed below. Nampak So search engine operator yang ada kat sini space ataupun tekan tambah. Kita akan dapat ini. Saya boleh cuba buat nak macam mana, ini macam mana dan sebagainya. Okay, a subject directory classify web pages in an organized set of categories such as sport or shopping and related subcategories. Itu subject directory lah. Ini dimaksud dengan subject directory. Okay, hits. Contoh, result. Okay, internet, history, internet. Okay, ini hits kita lah. Bila kita tekan ni, dia keluar ini kan, hits berapa banyak. Okay, kita cari contoh internet history, keyword kita. So, tekan je search, tekan dekat kata besar tu kan, search je dia akan hit this one lah, 7410 juta kan, result. Nampak dia hit apa? Dia hit keyword kita internet, okay, history. So dia akan mencari menggunakan keyword kita lah. Okay, use of online social network. Okay, kegunaan dia kan, sama ada guna untuk personal, status, contoh status update kan, buat Facebook dan sebagainya. Business use, ini untuk buat kerja. And non-profit organisation use, kalau kita guna untuk non-profit lah, buat aktiviti-aktiviti yang kita volunteer dan sebagainya lah. Ini antara kegunaan online social, uses of online social network. So ada banyak gunaan. Satu kategori personal, kegunaan sendirian, business dan non-profit. So kena faham lah. So online social network, an online social network or social networking site is a website that encourage member in its online community to share their interests, ideas, store photos, music and video with other registered user. Okay, tip to help protect against privacy and security risk. Ni selalu keluar apa tip yang perlu kita gunakan untuk privacy. Kita register with cautions. Nak daftar pun daftar dengan berhati-hatilah. Provide only necessary. Masukkan information yang penting, yang perlu saja, tak perlulah terlalu detail. Manage your profile. Check for privacy setting. Check ada tak privacy setting. Masukkan password. Choose friend carefully. Nak pilih kawan pun pilih kawan properly lah. Limit friend, tak perlulah kamu ramai-ramai kawan
nak tunjukkan ramai kawan. Tapi buat apa kalau ramai kawan tapi kawan-kawan tu tak membantu pun. So limitkan friend kamu. Diverge on the relevant information. Be leery of urgent request for help. Read the privacy policy yang ada. Ini antara tip-tip untuk kamu protect kamu security risk. Okay. Information, ni type of website yang ada. Ini antara jenis-jenis website yang ada. So kat sini informational and research, media sharing, bookmarking, news, weather dan sebagainya. Ni baca dia punya intipati dia. So kita dah asingkan educational blog dan sebagainya. So ni antara type of website yang ada. So kamu boleh pilih lah Wikipedia lah, Wikis and collaboration. Nampak ni semua adalah type of website yang ada banyak, sangat banyak So boleh cuba fahamkan. Okay. Nampak sampai career, employment, e-commerce, portals. Okay, nampak So pergi pada type website lagi. So basically ada content aggregation, ada website creation and management. Semuanya antara jenis website ada. So 5 step in web publishing. So kita nak publishkan website kita, dia ada 5 step. So first dengan plan, lepas plan kita design. Design kita create, lepas create kita hostkan dia, lepas kita maintain sampai dulu. Okay. So yang dalam ni, okay, aku boleh baca lah dan fahamkan lah apa jenis website yang ada ni. Okay. Most web page include multimedia. Kebanyakan web page ada multimedia. I will refer to any application that combine text with media. Media include graphic, animation, audio, video dan virtual reality. Alright, seterusnya digital media on the web. Okay, antara digital media on the web yang kita boleh tengok kat sini antaranya, okay, grafik. Okay, so graphic is a visual representation of non-text information such as drawing, chart dan fotos. Ini contoh ni semua grafik ni. Okay, ni grafik So ini dia bagi tahu lah sedikit pendedahan apa tu thumbnail, okay, dan sebagainya. Many web pages use colorful graphic to convey message. For example, the variety of color image shapes and thumbnail on the scan Sandiego web page. Okay, so ni antara benda-benda So graphic format used on the web. Ni antara format yang guna. BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. So stand for BMP, bitmap. GIF, graphical interchange format. JPEG, joint photographic expert group. PNG, portable network graphic. TIFF, tag image file format. Okay. So kegunaan dia semua boleh tengok kat sini lah. Kegunaan masing-masing. Setiap satu ni ada kegunaan masing-masing lah. Okay. Alright, an infographic. Apa tu infographic? Information graphic. A visual representation of data or information designed to communicate quickly, simplify complex concept or present pattern or trend. So ini So inilah infografik. Biasa dengar kan infografik kan? Dia mudah kita faham. Animation is the appearance of motion created by display a service of still image in sequence. Ini contoh kita buat animasi lah kan, kita buat video animasi. Contoh ini audio pula. Audio apa? Include music, speech or any other sound compressed to reduce file. You listen to audio on your computer using a media player. Contoh. Video pula apa? Video consists of image display in motion. Itu adalah definisi video. Virtual reality, VR, sekarang panggil AR pada kan. Is the use of computer to simulate a real imaginary environment that appear as a 3 dimension. Okay. So user can explore. Ni boleh nak tengok, kamu boleh pergi kat dalam textbook kamu, ada pendedahan lebih jelas. Okay, plug in add-on, a program that extend the capability of a browser. Okay. Okay, plug in. So plug in apa dia pula kan? Plug in program that extend the capability. Sebenarnya kita nak extend capability laptop kita, desktop kita macam mana dengan adanya plug in. Okay. So plug in apa? Okay. Program that extend the capability of browser. Itu plug in. Netiquette guideline for online communication. Golden rule. Thread ada as
golden rule, treats others as you would like them to treat you. Nampak? Be polite, avoid offensive language. Ni sama macam tu kan. Ini antara respon-respon yang kita boleh jawab kan. Etiquette adalah internet etiquette. Okay, etika lah dalam berinternet kan. The code of acceptable behavior which users should follow while on the internet. It is the conduct expected of individual while online. Include rule for all aspect of the internet. Okay. So dia punya rujukan boleh refer di dalam ni lah, ataupun lebih mudah nak faham kalau ikut dalam chapter kamu. Ini adalah chapter ebook kamu adalah chapter 2. Okay, untuk ini chapter 2. So boleh buka ebook kamu, tengok chapter 2, kamu akan nampak lah explanation lebih detail berkaitan dengan chapter 5 ni. Okay, chapter 5 ni penting, so chapter 4 ni penting sebab topik yang masuk tu quiz kamu nanti adalah, quiz kamu hujung minggu ni silap dalam minggu ni, so kena study lah 1, 2, 3 dan 4. So ini topik yang ada. Okay, masuk, termasuk chapter ni lah, chapter 4 kan. So insyaAllah settle tengok video ni, cuba buat latihan, cuba buat nota, dan insyaAllah bila quiz nanti pun masih ada masa lah untuk kamu tengok dan sebagainya. Tapi yang penting kamu kena tahu di mana nak cari jawapan. So kena banyakkan bacaan kamu lah. Okay, so untuk video ni saya ingat saya nak stop dekat sini sebab satu bahagian dah selesai. Kita tengok balik OBE kamu. Nampak satu bahagian, di mana bahagiannya? Chapter 4 ni bagaimana sampai etiquette. Nampak? This one, aku tu etiquette. Okay, habis semua chapter 4 nampak daripada atas, media, wired, wireless network, communication network device sebagai sampai dah sini. Sudah habis sini communication network. So nanti kita nak masuk pada digital security, ethics and privacy. Okay, so far kita stop dulu, kita tengok balik sebab ada lagi satu slide, part 2 tak silap saya. Okay, untuk this particular topik kita ada satu lagi slide. Betul ke betul? Kita tengok betul tak betul So chapter 4 part 2 nampak. Okay, so di sini dia ceritakan bagaimana communicating digital content, wired and wireless network and devices. So dia fokus dekat bahagian ini. Okay, tadi ada fokus wired wireless kan, tapi tak banyak. Okay, tak sebanyak seperti inilah. Okay, so nak tengok dari OBE dia, wired and wireless network. Nampak ini je, nampak ini saja, tapi yang lain tadi dah ada settle. Itu saja, tapi topik ini chapter 10. So kena buka satu topik, ibarat satu topik besar ni, wired and wireless network ni. So next video saya akan fokus dengan wired and wireless network ni. Okay, tapi untuk this video kamu fahamkan dahulu communication network selain daripada tu. Okay, yang saya share lah. Okay, kalau tak sure, so boleh baca buku kamu lagi, cuba buat latihan. Okay, so anyway, good luck for your quiz, all the best. Make sure preparation cukup lah. Bila prepare cukup, kamu tahu mana nak cari jawapan dan sebagainya, insyaAllah mudah untuk kamu buat. Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada buat kamu apa-apa kata-kata saya buat kamu kecil hati. Saya minta maaf lah kalau kata nampak saya agak keletihan sedikit. Minta maaf sebab apa, memang banyak sangat kerja sekarang ni. Sebagai pensyarah, kita ada banyak sangat tugasan-tugasan lain sedang mengajar. So walaupun ODL, so actually ODL nampak mudah untuk kami, tapi sebenarnya kami terpaksa bahagi 2 ke 3. Saya kena jadi Naruto terpaksa bahagi 2 ke 3 badan saya. Sebab apa? Kadang-kadang ada meeting, 2 meeting serentak dalam masa. Yang mana kalau kita buat manual tak boleh kan. Tapi bila ODL boleh, kita boleh buka dua-dua dan boleh dengar dua-dua dan boleh respon kedua-duanya. Nampak itulah norma baru. So saya harap pensyarah kamu busy, kamu pun akan busy jugalah. Busykan diri dengan pembelajaran. Sebab itu saja tanggungjawab kamu yang ada. So fokus pada tanggungjawab yang ada. Saya seronok waktu saya belajar dulu. Sangat seronok. Kalau imbau balik, saya nak balik waktu bila? Waktu belajar dekat U dulu. So waktu tu lah saya boleh fokus pada satu benda saja. Bila keluar nanti dah tak ada dah ada tanggungjawab. Okay, kamu dah ada kerja, kamu dah ada family, kamu dah ada
kamu dah macam-macam lah, komitmen dan sebagainya. So dah tak sempat dah nak enjoy your life. So while enjoying your life as student, dalam masa yang sama study smart. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. So nanti check out the next video untuk kefahaman. Assalamualaikum. Bye.